Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini insyaAllah kita bersama dengan kitab Faidul Fawaid. Dan hari ini kita sambung berkenaan dengan lil mu'min. Bagi orang beriman itu ada dua syurga. Kalau kita ada kitab muka surat 405, bagi orang beriman, lil mu'min jannatani, ada dua syurga. Iaitu dia kata di sini, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, meninggalkan segala kehendak syahwat kerana Allah. Ya. Dan jika Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab Allah dan Allah berikan kepadanya keselamatan dan kemenangan dengan rahmatnya, maka sesungguhnya zakhairullah, simpanan kebaikan dan kurniaan Allah Ta'ala daripada kebaikan itu akan terhasil dalam hati itu ada selain Allah. Maksudnya ada keinginan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerinduan kepada selain Allah Ta'ala, maka tidak akan terhasil lah kan segala keseronokan, kebahagiaan, kejayaan, kelazatan itu tidak akan terhasil dalam hati yang hati itu dia teringat kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksudnya untuk mendapatkan syurga ni dia kena tinggalkan segala syahwat dia lah kerana Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan jadikan dalam hatinya itu segala keseronokan, kelazatan apabila hati dia ada kecenderungan kepada selain Allah, mengharap, merindui, mencintai selain Allah Ta'ala. Allah akan berikan segala kelazatan, kebahagiaan itu, kurniaan dia dalam hati yang ia melihat kefakiran itu, hajat dia itu adalah kekayaan apabila dia mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan dia terfakir, susah, kan? Tapi dia rasa kaya diri dia dengan mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia melihat kekayaan itu adalah kefakiran apabila tidak mengasihi Allah Ta'ala, apabila tidak beribadah kepada Allah. Dan dia melihat ketinggian itu adalah kehinaan apabila tidak ada dalam hati dia ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia melihat kehinaan itu, kerendahan itu adalah ketinggian apabila hati dia itu ada dalam hati dia ada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan merasai kenikmat. Dan nikmat itu jadi azab tanpa mengingati Allah. Dan azab itu jadi nikmat apabila dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata kesimpulannya, hamba itu dia tidak melihat kehidupan ni melainkan kehidupan dia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati dia sentiasa mengingati Allah. Dan dia melihat kematian, kepedihan, kesusahan, kedukaan, kan? Apabila tidak mengingati Allah Ta'ala, maka perkara itu akan mendiami dalam hati. Jadi segala duka cita, susah akan ada dalam hati apabila tidak ada hati itu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syurga ni ada dua, syurga di dunia dan syurga di hari akhirat. Syurga dunia bagi orang yang dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beribadah semata-mata kerana Allah, meninggalkan kehendak nafsu syahwat dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagi dia syurga. Jadi syurga ni kebahagiaan jiwa, ketenangan hati, kelapangan, keseronokan, ketenangan. Nah, ini syurga dunia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya, yang tidak Allah berikan kepada hati yang lalai, hati yang maknanya sentiasa
cenderung kepada syahwat dan hawa nafsu. Jadi baginya adalah syurga dunia. Jadi orang beriman ada dua syurga lah, syurga dunia dan syurga di akhirat. Syurga di akhirat adalah syurga yang hakiki lah, yang dia akan menikmati jiwa dan fizikal dia, rohani dan jasmani dia akan menikmati keindahan dan keseronokan serta kelazatan dalam kehidupan yang sebenar, kehidupan yang abadi, iaitu di dalam syurga. Jadi di sini dia kata orang beriman untuk dia dua syurga, syurga dunia dan syurga di akhirat. Syurga dunia sebagaimana dijelaskan tadi, maknanya kegembiraan, keseronokan di dalam hati. Walaupun di luaran dia nampak macam miskin, fakir, susah, kan? Nampak bersedih. Tapi itu semua tak ada apa-apa bagi dia apabila dalam hati dia ada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya mengisi jiwa dia dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya katanya fasal aqsam az-zuhud, pembahagian zuhud. Jadi zuhud ni asal mana? Meninggalkan keseronokan dunia lah, kerana iqbal atau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud ni maksudnya ada beberapa bahagian. Zuhud pada yang haram, maksud meninggalkan perkara yang haram, membenci, meninggalkan perkara yang haram. Fahuwa fardu ain, dia adalah fardu ain. Kemudian zuhud dalam perkara syubhat. Zuhud dalam perkara syubhat, perkara yang mengelirukan kita lah di antara halal dan haram. Dia mengikut darjat syubhat itu macam mana. Kalau syubhat itu kuat, maka dia jadi wajiblah kita meninggalkan syubhat itu. Dan jika syubhat itu nampak ringan, maka disunatkan kita meninggalkan perkara yang dilihat sebagai syubhat itu. Ini bahagian ya. Zuhud pada yang haram, zuhud pada syubhat, kemudian zuhud pada perkara-perkara yang yang tidak memberi kelebihan pada akhirat. Walaupun pada dunia dia ada, pada benda yang diharuskan, dibenarkan, fudul ni, pada perkara-perkara yang diharuskan, yang mubah, kan, ditinggalkan kerana zuhud padanya. Kemudian zuhud pada perkara yang tidak bermanfaat dalam percakapan, dalam penglihatan, dalam permintaan dan pertemuan dan selainnya. Kemudian zuhud pada manusia. Kemudian zuhud pada diri. Yang mana dia menghinakan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kerana Allah Taala tadi. Zuhud pada nafsu, pada diri dia. Dia menghinakan diri dia kerana hendak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zuhud yang meliputi segala yang tersebut di atas apa dia? Zuhud pada apa yang selain Allah. Yakni pada perkara zuhud meninggalkan segala perkara yang boleh menyibukkan kita daripada Allah. Yang boleh menyibukkan kita daripada berzikir kepada Allah. Yang menyibukkan kita daripada beribadah kepada Allah. Maka itu zuhud yang meliputi segala zuhud di atas adalah. Yang mana ia adalah zuhud yang terbaik lah. Zuhud yang terhebat. Jadi dia kata afdalul zuhud. Zuhud yang paling afdal ialah dia menyembunyikan sifat zuhud dia. Dan zuhud yang paling payah untuk dilaksanakan, zuhud pada kelebihan diri, keuntungan diri. Yang mana seorang tu dia kaya raya, maknanya dia sayang nak tinggalkan kekayaan dia, keuntungan dia. Kemudian beza di antara zuhud dan wara' pula. Beza di antara keduanya, zuhud ialah meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat pada akhirat. Dan wara' pula meninggalkan apa yang dibimbangi kemudaratannya di akhirat. Kemudian dia kata hati berkait dengan syahwat. Hati yang berkait, yang bergantung dengan kehendak syahwat itu tidak akan datang padanya zuhud dan wara'. Tak akan jadi zuhud dan wara' pada hati itu. Hati dia bergantung dengan syahwat, kehendak nafsu. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, aku merasa kagum, merasa pelik daripada tiga orang ni lah. Seorang lelaki yang memperlihatkan amalannya kepada makhluk sepertinya.
Dia beramal untuk menunjukkan amalannya kepada makhluk yang macam dia juga, yang makhluk. Dia meninggalkan amalannya untuk beramal kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang lelaki yang kedekut dengan hartanya, sedangkan Tuhannya meminta pinjaman kepadanya, tapi dia tidak memberi pinjaman kepada Tuhannya. Supaya apa? وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَهُ. Kalau dia nak gandaan harta dia, maka dia kena bagi keluaran harta di jalan Allah Ta'ala. Tapi dia kedekut. Maka tidak ada gandaan harta daripada Allah Ta'ala untuknya. Kemudian seorang lelaki yang suka untuk berkawan dengan makhluk, mendekatkan diri kepada makhluk, mencari kasih sayang makhluk, sedangkan Allah Ta'ala menyerunya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kasih sayangnya. Tapi dia meninggalkan usaha mendapatkan kasih sayang Allah, dia berusaha untuk mendapatkan kasih sayang makhluk. Maka orang ni adalah orang yang pelik lah, kata Yahya bin Mu'az rahimahullah. Kemudian perbezaan di antara keimanan dan kekufuran. Apakah beza antara iman dan kufur? Di sini dia jelaskan tentang hakikat keimanan dulu. Apa dia hakikat keimanan? Al-iman, iman ni ada zahir dan ada yang batin. Luaran dan dalaman. Iman yang luarannya, yang zahirnya adalah perkataan dengan lisan. Kan, mengucap dua kalimah syahadah, baca Al-Quran, istighfar, zikir dan sebagainya. Dan amalan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Ini yang zahir, yang dapat dilihat, dapat ditengok. Dan amalan dan iman yang batin pula adalah pembenaran dengan hati. Pembenaran kemudian mentaatinya. Hati tadi mentaati, mengikuti, meyakini dan menyintainya. Nah, dia menyintai keimanan tadi. Tidak ada, jadi maka tidak, yang zahir tidak akan bermanfaat tanpa yang batin. Yang zahir tidak ada faedah jika tidak ada dalaman. Jadi seperti orang-orang munafikin yang zahirnya beriman macam orang baik, tapi hakikat mereka adalah orang kafir. Seperti agama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Baik, walaupun darah dia terpelihara, harta dia terpelihara, kan? Keluarga dia terpelihara, tidak dirampas, tidak ditawan, tidak dibunuh, kan? Tetapi yang batin tidak ada, maka tidak ada balasan kebaikan untuk dia. Kan? Tidak sah yang zahir itu, melainkan disertai dengan yang batin. Ya. Kecuali lah apabila dia dipaksa untuk menzahirkan kekufuran dan dipaksa, kan, jika tidak dia akan dibunuh ataupun dia akan disiksa, maka dia terpaksa mengaku yang dia tak beriman dan sebagainya padahal tidak beriman. Itu contoh lain. Baik. Jadi meninggalkan amalan yang zahir sedangkan tidak ada apa-apa halangan. Kan, tidak ada apa-apa halangan. Contohnya kita nak solat, tidak ada siapa yang menyekat kita untuk kita solat dan sebagainya, kan? Jadi kita hanya tinggal macam tu saja. Maka itu menunjukkan bahawa ia adalah bukti di atas rosaknya batin, yang dalamannya rosak. Dan kosong dia itu kosong daripada keimanan. Jadi kekurangannya, kekurangan amalan zahir itu menunjukkan kurangnya amalan batinnya. Kuatnya amalan zahir itu menunjukkan kuatnya batinnya. Jadi iman adalah hati bagi Islam dan intinya. Al-iman al-Islam. Dan keyakinan itu adalah dipanggil hati bagi keimanan dan intinya. Yakin. Iman, qalbul Islam, yakin, qalbul iman. Jadi iman dia kata hati bagi Islam dan yakin tu hati bagi iman. Setiap amalan, setiap ilmu dan amalan yang tidak menambahkan keimanan dan keyakinan, kan, dan tidak menambahkan kekuatan iman tadi, maka ilmu itu adalah sesuatu yang mesti diperhatikanlah. Mesti, kerana apa? Kerana terdapat padanya perkara yang tak baik. Fadkhulu, maksudnya
mungkin masuk dalamnya unsur-unsur riya, sum'ah, ujub, kan? Jadi, dan setiap keimanan yang tidak mendorong untuk beramal, maka keimanan itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan kerana ia bermasalah. Kemudian faslun pula. Pengakuan keimanan, mengaku beriman. Iddia'ul iman maksudnya pengakuan keimanan, mendakwa keimanan. Jadi adapun keimanan, maka kebanyakan manusia ataupun seluruh manusia, kebanyakan manusia mereka mendakwa mereka beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah ramai manusia itu kalau engkau bersungguh-sungguh mengajak mereka, mereka tidak akan beriman. Dan kebanyakan orang-orang beriman, kebanyakan bahwasanya hanya saja di sisi mereka itu ada iman yang mujmal. Iman yang secara ringkas macam tu. Yang tidak detail. Adapun keimanan yang mufassal, yang detail, mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sudut makrifah, pengetahuan dan pengakuan, kecintaan, juga mengetahui dengan sebaliknya, sebalik iman itu adalah kesyirikan dan kebencian terhadap kesyirikan itu. Maka ini adalah iman orang-orang yang khusus di kalangan umat Islam. Dan iman bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ia juga adalah iman as-siddiq, iman orang-orang yang benar dan kumpulannya. Begitu juga iman bagi khasatul Rasul ni, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keimanan mereka adalah keimanan yang mufassal, yang mereka mengetahui secara detail, secara terperinci pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang keimanan tadi, dan mereka mencintainya dengan sebenar-benar kecintaan. Maka ini iman orang yang khusus di kalangan umat inilah. Dan iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan iman orang yang benar ataupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan pengikutnya ataupun yang berada di dalam kumpulannya. Kebanyakan manusia, imanan mereka hanya mengaku dengan kewujudan pencipta, bahawa dia adalah Maha Esa yang telah menciptakan segala langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ini tidak diingkari oleh para penyembah berhala daripada bangsa Quraisy dan selain mereka, bahawa mereka juga mengakui bahawa dunia ni, alam ni ada pencipta dia, langit ada pencipta dia, tapi tidak menjadikan mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itulah orang-orang menyekutukan Allah. Dan yang lain pula, keimanan di sisi mereka hanyalah bercakap ataupun mengucap dua kalimah syahadah. Sama ada mereka beramal ataupun tidak beramal. Bagi mereka, itulah dia keimanan. Jadi sama ada iman itu, percakapan mereka itu sama dengan apa yang diucapkan oleh hati mereka, dipercayai oleh hati, atau menyalahi hati mereka, maka mereka tetap dikira beriman. Ini golongan Murji'ah lah. Dan yang lain pula, mereka menganggap bahawa keimanan itu hanya semata-mata percaya dengan hati je. Percaya dengan hati bahawa Allah Ta'ala dah mencipta segala langit dan bumi, Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak mengucap dengan lidah dan tidak beramal sesuatu pun. Kan? Bahkan kalau mereka mencaci Allah dan Rasulnya, kan, dan dia buat segala dosa besar, sedangkan dia beriktikad bahawa Allah Maha Esa dan Rasul itu adalah Rasulullah SAW, maka dia dikira sebagai orang beriman. Ini kelompok sesat lah pada kalangan golongan Murji'ah. Dan di antara mereka pula, yang lain pula, keimanan mereka adalah mengingkari segala sifat Allah Ta'ala. Kan? Sifat Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya, dan Allah Ta'ala bercakap dengan kalamnya, dan kitab Allah Ta'ala, kemudian pendengaran Allah, penglihatan Allah, kehendak Allah, kudrat Allah, iradat Allah, kan? Kecintaan Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah, dan selain daripada demikian itu, daripada apa yang Allah telah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat itu, dan apa yang
sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, maka keimanan di sisi mereka adalah mengingkari segala hakikat. Pengingkaran semua hakikat. Ya. Jadi mereka hanya menduga-duga, menduga-duga sahaja. Seperti golongan Jahmiyah, golongan Jahmiyah yang menafikan segala sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu juga kata Imam Ahmad, mukhtalifun fil kitab. Mereka itu berselisihan tentang Al-Quran dan mereka itu menyalahi bagi Al-Quran. Dan mereka itu bersepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Tentang Al-Quran mereka masih lagi confused. Adakah Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu tulisnya, menciptanya. Kemudian mereka juga menyalahi bagi Al-Quran. Quran tu dia tak beriman dengan Al-Quran. Apa yang Quran sebut dia tak terima. Kan? Dan mereka bersepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Dan golongan yang lain pula bagi mereka keimanan itu adalah hanya beribadah kepada Allah dengan hukum mengikut perasaan mereka. Ikut dia panggil detak hati mereka. Ya. Apa yang yang mereka rasa itu ilham, maka mereka beribadahlah. Kan? Dengan reka-reka sendiri tanpa berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ibadah sekumpulan ni. Jadi ramailah kumpulan ni yang tanggapan mereka terhadap keimanan tu. Dan kumpulan yang lain pula, iman itu di sisi mereka ialah apa yang mereka tengok datuk nenek mereka buat sebelum. Jadi mereka ikut je apa yang datuk nenek mereka buat, maka itulah keimanan di sisi mereka. Di iman mereka itu terbina di atas iman orang-orang yang sebelum mereka. Ya. Contohnya dapat kata inilah pendapat orang-orang dulu. Datuk nenek kita. Kita boleh tinggal. Ya. Kemudian apa yang datuk nenek kita kata itulah yang betul. Ya. Kumpulan lain pula, keimanan di sisi mereka adalah berkisah tentang akhlak yang baik, muamalah yang baik, wajah berseri-seri, menyangka baik kepada setiap orang. Jadi membiarkan manusia melakukan apa saja yang hendak dilakukan oleh manusia. Jangan ganggu mereka. Ini kebahagiaan sebagai keimanan sebagai manusia pula. Yang jelas salah lah. Dan orang lain pula, mereka menganggap keimanan itu adalah meninggalkan dunia. Dan sekalian berkaitan dengan dunia. Mengosongkan hati daripada dunia. Dan membenci dunia ini. Bila mereka melihat kepada seorang lelaki yang seperti ini, maka mereka jadikan orang ini sebagai ketua bagi orang-orang beriman yang mengikut tanggapan mereka lah. Walaupun orang itu tidak ada iman pun, tidak ada pengetahuan pun, tidak beramal pun. Satu kumpulan pula. Jadi banyaklah kumpulan-kumpulan sesat yang disebut di sini tentang kepercayaan atau pegangan mereka terhadap iman. Kemudian satu kumpulan lagi pula, yang lebih teruk lagi, mereka menjadikan iman itu semata-mata mengetahui. Walaupun tak ada amal, tahu cukup. Dah dikira iman lah. Jadi semua mereka ini tidak mengetahui hakikat keimanan. Dan semua mereka ini yang disebut di atas tidak melaksanakan keimanan. Dan iman itu tidak ada dalam diri mereka. Dan mereka ini berbenci manusia lah. Kata dia, di antara mereka orang yang menjadikan keimanan itu sesuatu yang menyanggahi iman. Keimanan. Dijadikan keimanan adalah sesuatu yang menyanggahi keimanan. Di antara mereka yang menjadikan keimanan apa yang tidak diambil i'tibar, pengajaran dalam keimanan. Jadi di antara mereka man ja'ala al-iman ma la yu'tabaru fil iman. Dia menjadikan sesuatu yang tak ada tak sepatutnya dijadikan sebagai keimanan, dia menjadikan dia sebagai keimanan. Itu hanya rekaan lah. Di antara mereka yang menjadikan syarat dan tidak memadai untuk wala yakfi fi husulihi. Jadi di antara mereka ada yang menjadikan ada syarat untuk keimanan dan tak mungkin untuk capai syarat tersebut. Di antara mereka
kan, mereka yang di antara mereka orang yang mensyaratkan untuk meletakkan keimanan dengan mengambil apa yang bercanggah dengan keimanan itu. Wal iman wara'a dzalika kullihi. Jadi iman itu sebenarnya tak seperti apa yang disebutkan oleh mereka, percaya mereka. Iman adalah satu yang ada kaitan, kan, ada kaitan ataupun yang bersusun daripada pengetahuan, kan, dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sudut ilmu. Iman, iman mesti nak beriman ni mesti ada pengetahuan lah. Ya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kenal. Bila dah kenal, membenarkannya pula, beriktikad dengannya dan mengaku pula dengan menutur di lidah. Kemudian diikuti oleh anggota badan, patuh tadi dengan penuh kecintaan dan merendahkan dirilah dan beramal pada zahir dan batin. Lalu melaksanakannya dan mengajak kepadanya mengikut kemampuan. Ini dia keimanan. Jadi keimanan yang paling sempurna adalah pada mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, sayang kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, menghalang kerana Allah. Ya, dan hendaklah Allah Ta'ala itu sahaja Tuhan yang layak dia sembah dan dia beribadah kepadanya. Jadi jalan untuk mencapai keimanan yang sebenar itu adalah dengan semata-mata mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, dan menutup hati daripada berpaling kepada selainnya, selain ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak adalah jalan kepada keimanan yang sebenar. Wabillahi taufiq. Kemudian kata Syekh rahimahullah, barang siapa yang sibuk diri dia dengan Allah, sibuk diri dia dengan mengikuti Allah, berzikir, kan, baca Al-Quran, amal kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, maka Allah akan cukupkan untuk dia segala keperluan dia. Jadi barang siapa yang sibuk dengan Allah Taala daripada mencari kebaikan daripada manusia, jadi Allah Ta'ala akan cukupkan dia daripada manusia. Maksudnya dia tak akan berhajat kepada manusia. Jadi barang siapa yang menyibukkan diri dia dengan selain Allah Ta'ala, dengan diri dia sendiri, maka Allah Ta'ala tidak akan mempedulikan dia. Allah biarkan dia tadi terbang ambing lah untuk menguruskan diri dia. Maka binasalah. Jadi barang siapa yang sibuk untuk mencari kebaikan manusia, dia menjauhkan daripada diri daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan serahkan dia pada manusia. Kemudian kata Syekh lagi, rahimahullah, arkanul kufur, rukun-rukun kekufuran. Rukun-rukun kekufuran ni ada 4, iaitu kibir, hasad, ghadab dan syahwat. Maknanya kibir, sombong, kan? Sifat sombong, hasad, ya, kita hasad, kita fahamlah. Dengki, ghadab, marah dan syahwat. Ini rukun kekufuran. Jadi kibir itu apa dia? Kibir dia sombong, membesarkan diri. Yamna'uhu al-inqiyad. Kibir itu akan menegaknya daripada untuk mematuhi. Kalau sombong dia tidak akan mematuhi kerana dia sombong. Macam Firaun contohnya. Macam iblis contohnya. Hasad ni akan menegah dia daripada menerima nasihat. Ya, dan menunaikan nasihat yang baik. Hasad. Ghadab pula, murka, benci ni, marah ni akan menegah dirinya daripada berlaku adil. Itu ghadab. Dan syahwat pula akan menegah dirinya daripada untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Syahwat dia akan nak sobat ni, sobat tu, lalu tinggal, lalu dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila rukun kibir ini, rukun sombong ini dihancurkan, maka mudahlah dia hendak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila rukun hasad itu dihancurkan, mudahlah baginya untuk menerima nasihat dan melaksanakan nasihat. Apabila runtuhnya, hancurnya rukun kemarahan itu, mudahlah baginya untuk berlaku adil dan bersifat tawaduk, merendah diri.
Dan apabila hancurnya rukun syahwat, maka atasnya untuk bersabar dan menahan diri daripada melakukan maksiat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa zawalul jibal ala amakiniha aisar min zawali hadhihi al-arba'ah. Menghilangkan gunung itu daripada tempatnya lebih mudah daripada menghilangkan perkara yang empat ni. Apa dia? Empat di atas tadi lah. Ni, kibir, hasad, ghadab dan syahwah. Sangat susah untuk menghilangkan perkara empat ni. Kibir, hasad, ghadab dan syahwat. Nak hilangkan gunung daripada tempat itu mudah, tapi nak hilangkan empat perkara ni payah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian ya, orang yang diuji, yang ditimpa musibah dalam diri dia ada sifat kibir, sombong kan, sifat hasad, sifat ghadab, sifat syahwat ni, mak payah dia lah kan, untuk jadi orang baik. Terutamanya apabila sifat-sifat ni dah jadi melekat dalam diri dia, sifat yang tak elok empat tadi kan, melekat dalam diri dia, dia takkan jadi baik lah, susah kan, jiwa dia takkan jadi bersih selagi mana ada empat sifat ni atau satu dari empat sifat dalam diri dia. Jadi setiap kali dia berusaha untuk beramal ibadah, maka empat-empat sifat ni akan rosakkan ibadah dia. Sampai macam tu, segala keburukan akan zahir, akan lahir daripada empat sifat tadi. Jadi apabila dia sifat empat tadi, sifat apa nama, kibir, ghadab kan, itu sifat apa lagi, kibir, ghadab dan dia kata empat ni syahwat, hasad kan, kalau ada ni, maka hati akan melihat kebatilan itu macam benar dan akan melihat kebenaran itu suatu kebatilan. Ya, dia akan melihat kebaikan itu kemungkaran dan kemungkaran itu kebaikan. Maka dia akan didekatkan kepada dunia lah. So, dia akan jadi cenderung kepada keduniaan dan dia akan meninggalkan, menjauhkan diri daripada akhirat. Jadi kata Ibnu Qayyim, jika kau perhatikan kekufuran para umat sebelum kita ni, kan? Kau perhatikan kekufuran umat-umat sebelum ni, nasihat kau akan melihat kekufuran mereka ini berlaku daripada empat perkara ni. Kibir, kan? Hasad, ghadab, syahwat, empat perkara ni. Sumber hasad, marah, syahwat. Jadi keburukan ni akan keluar daripada empat perkara ni pada umat-umat terdahulu kalau kau perhatikan. Jadi maknanya keburukan mereka itu berkurang apabila berkurangnya empat perkara ni daripada mereka. Dan barang siapa yang membukakan empat perkara ni, memasukkan empat perkara ni dalam diri dia, maka dia telah membuka segala pintu keburukan untuk diri dia, sama ada cepat ataupun lambat. Barang siapa yang tutup empat-empat perkara ni daripada diri dia, jangan masuk empat perkara ni, maka dia telah menutup segala pintu kejahatan. Kerana empat perkara ini menahan kita, menegah kita untuk melakukan kepada Allah, untuk berlaku ikhlas, untuk bertaubat kepada Allah, menerima kebenaran, menerima nasihat orang-orang Islam, merendahkan diri kepada Allah, dan untuk kepada makhluknya. Itu. Jadi berlakunya empat-empat perkara ni dengan sebab apa? Empat perkara ni, kibir, hasad, syahwat dan ghadab tadi kan. Empat perkara ni berlaku dengan sebab apa? Sebab kejahilan kita dengan Tuhan kita. Kita tak kenal Allah dan kita tak kenal diri kita. Kenapa? Kalau kita kenal Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dan agungannya, kita akan kenal diri kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keburukan. Bila kenal diri kita yang penuh dengan kekurangan dan keburukan, kita tidak akan bersifat takabur lah. Dan kita tidak akan datang dan kita sifat marah dan tidak berhasad kepada seseorang di atas apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Kerana hasad itu pada hakikatnya adalah satu jenis daripada permusuhan terhadap Allah. Kenapa? Kerana dia membenci nikmat Allah ke atas hamba yang Allah beri tadi.
yang Allah sukakan nikmat itu Allah berikan kepada hamba-Nya. Tiba-tiba si fulan hamba tadi tak suka. Kerana dia telah melawan Allah lah. Dia membantah Allah. Dan disuka supaya nikmat itu hilang daripada hamba Allah tersebut. Dan Allah tak suka demikian itu. Maka jadilah dia orang yang menentang Allah Ta'ala dalam ketentuan Allah, kecintaan Allah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kerana itulah iblis. Ya? Jadi adalah musuhnya secara hakiki. Kerana apa? Kerana dosanya adalah kibir dan hasad. Sombong dan hasad. Jadi mencabut, menghilangkan dua sifat kibir dan hasad ini adalah dengan mengenali Allah, belajar mengenal Allah, mentauhidkan Allah, redha terhadap apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Sentiasa kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencabut kemarahan daripada diri tadi dengan mengenali diri kita yang penuh dengan kehinaan dan kekurangan. Kerana dan kita ni tidak layak untuk bersifat dengan sifat marah. Dan tidak boleh untuk bertindak untuk membalas dendam. Kenapa? Kerana itu adalah menunjukkan kita telah mengutamakan diri kita. Jadi dan kita telah menolak sifat redha dan sifat marah yang ada pada pencipta tadi, pada Allah. Allah ada sifat marah dan Allah ada sifat redha. Jadi perkara yang paling besar yang dapat kita gunakan untuk menolak segala keburukan ini ialah kita biasakan diri kita untuk marah kerana Allah Ta'ala. Marah kerana Allah macam mana? Kita tengok orang buat maksiat, buat benda-benda jahat, kita marah. Kenapa? Kerana Allah marah amalan tersebut. Tak apalah. Kita tengok orang yang baik, solat dan sebagainya, kita suka dekat dia. Pasal apa? Pasal Allah redha dekat dia, Allah suka dekat dia, dekat amalan dia tadi. Ini perkara yang paling besar yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan segala penyakit tadi. Setiap kali rasa marah masuk dalam diri kita, kita marah kerana Allah Ta'ala. Dan kita redha kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun syahwat, maka ubat bagi syahwat daripada maka memensahihkan. Maksudnya mencari ilmu yang sahih lah. Maksudnya menuntut ilmu yang sahih. Serta mengenali benda perkara yang sahih tadi. Jadi maknanya apabila kita berilmu, mengetahui, kita berikan dan kita sendiri bi'anna i'ta'aha syahwatiha a'zam asbab hirmaniha iyyaha wa man'iha minha. Maksudnya syahwat itu ubat dia adalah sihhatul ilm, ilmu yang benar, pengetahuan yang benar. Apabila kita beri ilmu yang benar, pengetahuan yang benar pada diri kita tadi, maka itu di antara sebab yang terbesar untuk menghalang syahwat daripada ada dalam diri kita. Itu maksudnya. Setiap kali kita buka pintu syahwat, maka disitulah kita telah berusaha untuk menghilangkan ilmu yang sahih daripada kita. Jadi maknanya setiap kali kita buka pintu syahwat, maka kita telah berusaha untuk menjauhi ilmu yang sahih. Jadi setiap kali kita tutup syahwat tadi, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang sahih. Jadi al-ghadab itu, murka itu, benci, marah itu diumpamakan seperti haiwan pemangsa lah. Apabila dapat menangkap haiwan, apabila dia dapat menangkap mangsanya, maka dia akan makanlah mangsa tadi. Jadi kemurkaan itu, ghadab itu, marah itu diibarat seperti pemangsa. Dia dapat mangsa dia makan. Syahwat itu pula diibaratkan seperti api. Jadi apabila kita maknanya terbiarkan syahwat itu berkuasa dalam diri kita, maka dia akan membakar lah. Dia ibarat seperti api, maka dia akan membakar. Wal kibru bimanzilati munazzahat al-malik mulkahu. Sifat sombong ini adalah diibaratkan seperti kita melawan raja untuk merampas kerajaannya.
Kan? Kalau raja tidak membinasakan kita, dia akan buang kita, dia akan jauhkan kita. Itu masuk kira. Hasad pula diumpamakan seperti permusuhan, memusuhi orang yang lebih kuat daripada kita. Itu adalah perumpamaan bagi hasad. Dan orang yang mengalahkan syahwat dia dan mengalahkan marahnya, kan syaitan akan menjauhkan diri daripadanya lah. Kan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwat dia, dikalahkan oleh sifat marahnya, kan? Maknanya dia akan dapat ditawan oleh syaitan. Kemudian az-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan maksiat. Sebab dia, kesan dia dan cara untuk mengkafarahkannya, menghapuskan dosa-dosa dan maksiat tadi. Imran, Iya Ustaz. sampai pukul apa? Tiga Ustaz. Tiga Ustaz boleh berhenti sekejap sambung Pukul hadis. 3 berhenti. Ya Ustaz. Pukul 3 berhenti, lepas tu sambung. Ah, Lagi 6 minit lah. betul Ustaz. Okay. Az-dzunub wal ma'asi. Zunub adalah perkataan jamak bagi zambun. Wal ma'asi adalah perkataan jamak bagi maksiat. Zunub ni dosa-dosa. Ma'asi ni maksiat-maksiat. Sebab dosa, kesan-kesan dosa dan kafarah dia lah. Penyucian dia tadi. Dosa dan maksiat. Dan itu Al-Qayyim rahimahullah, mula-mula sekali, asbabul asyan. Sebab-sebab berlakunya kemaksiatan. Apa dia? Kata dia, usul ma'asi, asal bagi maksiat ni semuanya adalah tiga. Maksiat besar mana, kecil, maksiat tak kisahlah. Maksiat yang kecil ke maksiat yang besar, dia punya usul dia, asalnya tiga. Okay. Iaitu ta'aluq qalbi bi ghairillah. Hati ni bergantung pada selain Allah. Itu yang pertama. Hati bergantung pada selain Allah. Kemudian ta'atul quwah al-ghadabiyah, maksud dia mentaati kemarahan tadi. Jiwa dia marah, dia ikut dia. Wa quwwatu syahwaniyah, kekuatan syahwat. Maksudnya orang yang pemarah, suka marah kan, itu asal bagi maksiat. Kan, maksudnya kira nak marah, kira nak marah je. Kemudian syahwat yang kuat, maksudnya apa syahwat dah semua dibuat. Gitu. Kemudian dia kata, dan ianya itu adalah syirik, zaliman dan segala fawahish, perkara keji. Fawahish segala perkara keji. Maka kata dia di sini rahimahullah, dia kata kesudahan ketergantungan hati dengan selain Allah Ta'ala adalah syirik dengan Allah lah. Kan? Maksudnya ghayah ni yang akhir bagi tergantung hati kepada Allah adalah kesyirikan lah. Yang ni dia menyeru bersama dengan Allah itu dekat jin meminta kat siapa minta kan. Wali kat wali pun dia minta. Jadi maknanya kemudian yang menjadi ghayah, yang menjadi titik terakhir bagi kemarahan yang memuncak itu adalah membunuh. Kemarahan yang memuncak akan membawa kepada pembunuhan. Kemudian puncak ketaatan syahwat itu, mentaati syahwat, puncak dia adalah perzinaan. Berzina. Kerana inilah Allah Ta'ala himpunkan di antara tiga perkara ni dalam firman dia dalam surah Al-Furqan ayat 68. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar dan mereka tidak berzina. Ini dia Allah Ta'ala himpulkan semua perkara ni.
kesyirikan, kezaliman, kekejian dalam satu ayat. Dahsyatnya. Sebab apa? Kemuncak diulang tadi. Kemuncak kesyirikan, kemuncak tergantung hati tadi kepada selain Allah adalah menyekutukan Allah. Dan kemuncak ketaatan, kemarahan tadi kan. Kemuncak ikut hati yang marah itu adalah membawa kepada pembunuhan. Kemudian kemuncak mentaati yang kuat itu adalah perzinaan. Allah himpunkan leka ni tentang ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah tu. Kemudian dia kata al-ma'asi yad'u ba'daha ila ba'din. Segala maksiat ni dia menarik sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Ya. Jadi perkara yang tiga ni apa dia tadi? Syirik, kezaliman dan fawahish itu, dia saling mengajak di antara satu kepada yang lain. Jadi syirik dia mengajak kepada kezaliman dan kepada perzinaan, kekejian. Sebagaimana ikhlas dan tauhid akan memalingkan keduanya itu. Kesyirikan itu ataupun tauhid itu maknanya ikhlas tauhid dia akan memalingkan kezaliman dan kekejian. Dia akan menjauhkan. Tauhid akan menjauhkan daripada kezaliman dan kekejian. Ta'ala Yusuf ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Seperti demikian Allah Ta'ala kata, sebenarnya kami telah memalingkan dia daripada as-su', kejahatan, dan fahsya ni perzinaan lah. Sesungguhnya dia adalah daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi as-su' adalah al-ushqu, perkara untuk melakukan kejahatan dia lah. Fahsya itu adalah zina. Begitu juga kezaliman itu dia akan mengajak kepada kesyirikan dan kekejian, perzinaan. Kerana kesyirikan itu adalah segelap-gelap perkara, sezalim-zalim perkara, kesyirikan tadi. Okay? Sebagaimana tauhid itu adalah perkara yang paling adil daripada segala yang adil, keadilan. Jadi keadilan itu sama dengan tauhid dan kezaliman itu sama bagi kesyirikan. Sebab itu Allah Ta'ala himpunkan antara keduanya, menyebut tadi kan. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah bersaksi bahawa tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenar kecuali Dia dan para malaikat dan orang-orang berilmu. Qa'iman, menegakkan dengan keadilan. Qa'iman bil qist, yang menegakkan dengan keadilan. Adapun yang keduanya, yang ada kata sini, yang keduanya Allah himpun dengan dua perkara tadi kan. Sebenarnya apa dia? Al-ikhlas, az-zulm, maksudnya adil tauhid. Yang Allah sebut tauhid, kemudian Allah sebut adil, dan Allah sebut tauhid. Adil dan tauhid, qa'iman bil qist, melaksanakan dengan keadilan. Jadi adil dan tauhid. Kemudian yang kedua tu zalim dan syirik. Allah sebut surah Luqman, inna syirka az-zulmun azim. Semuanya kesyirikan itulah kezaliman yang amat besar. Jadi Allah gabungkan antara syirik dan kezaliman. Kemudian dia kata al-fahisyah tad'u ila syirki wa zulm. Kekejian itu dia mengajak kesyirikan dan kezaliman. Fahisyah ni perkara mungkar, perkara fahish ni perzinaan lah. Yang membawa kepada perkara yang membawa kepada perzinaan atau perzinaan itu sendirilah. Dia menyeru kepada syirik dan kezaliman. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi lah pada saya akan datang di sini. Berhenti dulu.